bersama mereka yang tercinta. Simpankan semua kisah luka bersama Sherry pasti ceria. Anda pastikan tertunggu siapa artis dan topik baru. Borak sambil menimba ilmu, inspirasi pada generasi baru. Sherry, Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Tak biasa. It's the Sherry, 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 Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Tak biasa. It's the Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Wow! Bam, bam, bam! Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton The Sherry Show. Biasa. Wah, guys, sekarang ni zaman 2020 tau. Teknologi semuanya di hujung jari. Kita ada apa? Media sosial banyaklah. Ada internet kan? 3G tu dah okey dah. Okey, apa dia sekarang? Ada apa? Facebook. Lepas tu ada Twitter. Ada Instagram. Artis dan media sosial. Kena main peranan yang penting. Tapi dengan siapa? Bersama tetamu kita dalam The Sherry Show. Jom saksikan VT ini. Tetamu kita yang pertama, dialah Daddy. Lepas tu dialah paling hebat di social media. Dia post saja banyak likes, beribu-ribu, berjuta-juta views. Siapa dia? Awal Ashari. Salah rumah ke tadi? Kalau gas ni atas dia tak keluar-keluar, kau buat apa? Dia tak keluar-keluar. Tak apa, kita okey. Tapi awak nak pergi mana belakang tu? Tak ada, saya saja nak tengok awaknya reaction. Oh, saya tak nampak. Saya suruh menari kat depan. Awak mesti macam mana? Mana-mana, tapi kita nampak lah awak tadi. Apa khabar? Okey tak kita up awak tadi? Ya, tapi sekarang orang dah tak banyak like dah. Tak ada, kenapa? Tak tahulah, dia dengki kot. Dia dengki. Tak apa, kejap lagi kita nak borak pasal tu diorang dengki ke tidak. Jemputlah duduk. Rumah barulah. Warna pink ke warna hijau ke? Mana-mana pilih. Okey. Duduklah mana-mana suka. Saya duduk yang hijau lah. Okey, awallah Syahri dah ada. Yang kedua, kita kena ada perempuan. Dia ni, bukan main lagi. Dia letak dekat dalam YouTube dia, house tour. Dia cakap, 1 juta viewers di YouTube. Siapa dia? Ini dia. Ain Idros. House tour. Wow. You know, my house got banned. Your house. I don't have. Oh, you don't have. You win. So 1 million plus got banned 2 million. Wow, you win lah, Sherry. Yes. Ban. Sit down. Suara lelaki ni. Kena duduk sebelah dia ke? Tapi buat bendahan kat mana? Kau apa sama? Yelah, kita pun nak ikut juga. Mem, tengok jap. Awak duduk sini. Duduk situ. Sini, kita sini. Jangan gaduh. Aku dah bagi tetamu yang ketiga. Okey. Tetamu yang ketiga ni sesungguhnya apabila dia upload apa saja dekat dalam Instagram dia, mesti dia dapat komen-komen yang positif. Hush, Iron Man ni lain macam. Siapa dia? Alif Sata! Muak. Alif, pinjam drama tau. Pinjam. Tapi bagi balik tau. Bagi balik. Bagi balik tau. Dia Charma. Charma tu apa? Charma tu maksud dia cari makan. Oh, Charma.
Okay. Guys, what's up? Apa khabar? Baik. Kau sihat tak, Sherry? Sihat, Alhamdulillah. Busy makin famous. Macam itulah jawapan. Tak payah cakap akulah, korang semua pun busy. Bukan saja busy di luar, tapi busy di alam maya. Orang kan busy di dalam. Buat busy kat dalam je. Kita buat busy je, babe. Busy tu lah. Busy di alam maya lah. Busy. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, artis dan juga media sosial. alam maya. Seronok tak? Ataupun korang nak bincangkan pasal artis dan permasalahan sosial? Permasalahan sosial. Janganlah. Itu awal ada pengalaman. Janganlah. Awal ada pengalaman. Itu semasa lampau. Lampau ketika itu tiada kamera. Now easy viral. Yeah, now easy viral. Now easy. Now easy viral. Now you feel like you look warm water, so you go do something viral, you go up again. Abang bagi tips You feel like look warm like that, and then you create something, you put viral, then suddenly your face go up there. Tabloid again. Nampak tak? Belum tanya soalan dia dah bagi tips. Look warm water. Look warm water kuku. Okey guys. Ain dan Sherry wujud dalam industri ni selepas dah ada media sosial. Yes. Kita wujud lambat, kita orang lambat. Sebab itulah sama umur. Kita muda. Faham? Boleh lah. Tapi Alif dan juga Awal, mereka wujud dalam industri sebelum wujudnya media sosial. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Kita macam last batch lah. Kita macam jenis yang dulu bawa baju, bawa beg semua pergi panjat utusan. Betul bro kan. Ya. Dia kena kalau macam dulu aku nak pergi mana-mana kan, nak kena ketuk pintu pergi. Ya. So sekarang berbeza. Dia ada lawatan lawatan berjumpa dengan press. Ada lawatan. Okey. Betul. Contoh kita buat show. Contoh kita buat show kan. Contohnya dulu Share show kan. Dulu ajak Alif dengan Awal. Lepas tu Alif masuk menyanyi, Awal jadi host. Kita orang satu van. Semua pergi Publishing company lah. Publishing company ke ataupun media company tu. So kita orang kenalah buat basking ke, memperkenalkan. Sekarang tak ada. Tak ada. Kau tak kita orang kena pergi satu meja ke satu meja jumpa. Lepas tu aku tak sambung sini. Berpeluh. Masuk-masuk tu contohnya masuk pintu rupanya penuh media dekat meja semua. So diorang standby dengan diorang punya buku, kita masuk. Lepas tu berkenal, "Hai, saya adalah pengacara." Lepas tu yang seorang lagi pun, "Hai, saya pun pengacara. Inilah kontestan." Kita orang pun kena macam nyanyi lah. Nyanyi masing-masing 30 saat. Itu yang korang kena lalui sebelum adanya media sosial. Korang zaman korang Macam audition senang je je ambil korang. Audition. Dia bukan macam audition. Dia macam memperkenalkan ini adalah show kita. Tapi takkanlah setiap meja korang kena pergi dan buat benda yang sama. Setiap meja. Kalau artis tu ada produk, katalah saya ada produk kan. Angkutlah produk tu banyak-banyak, pergi situ, "Hai Kak, apa khabar? Lama tak jumpa ni. Balik ni kita ada produk ni." Nanti gitu. Macam tu sekali. Bayangkan macam mana nak bagi tahu kat seluruh rakyat Malaysia yang ni ialah Alif Sata. Cuba korang bayangkan kalau tak ada media kita sosial. kena pergi lah. Memang daripada situlah. Bukan saja dulu kan, siap kena naik satu van, kita pergi ramai-ramai, pergi masuk kampung. Kena buat dia punya, beritahu kat orang. Kita pernah pergi Melaka kan, show, kena beritahu orang dekat media dulu. First kita pergi dulu kat media publishing tu. Contohnya kan, kita pergi, sebenarnya kita orang kena ada dekat sini pada hari sekian-sekian. So paper pun akan keluar, kita orang pun akan pergi. Korang ni umur berapa? Okey. Ini cerita 14-15 tahun dulu. Kan, start daripada 2004, 2006. Okey, masa tu memang dah ada internet. Tapi belum ada lagi, saya rasa Facebook belum ada lagi. Masa tu MySpace. Friendster. Kalau paling nak chat pun MSN Messenger. Kau jauh sangat tu MRIC. Dan lagi satu, bukan semua dekat rumah ada rangkaian internet, ada yang tak ada, kena pergi CC dan sebagainya. Tak macam kita pegang phone je dah ada internet. Okey, banyak lagi mereka nak ceritakan pengalaman mereka zaman-zaman dulu kala. Kita dalam The Sherry Show, kita lihat kembali selepas ini. Dah tua dah diorang ni. Tua Sherry Show. That's biasa. It's the Sherry Show. Bam! Kita ada lagu. Be yourself. Yang you rap tu kan? I rap tadilah. Yang you tak dengar ke masa I nyanyi opening tadi? Tak dengar ke? Sherry, be yourself. Tunggu my first album, okay? I ada letak dalam tu kompilasi Tangkap Lele Sherry. Takutlah.
Kalau korang nak menyanyi kejap lagi, boleh diiringi oleh Asmara Loka. Awal pernah jadi duta karaoke Hei, kat mana awal? Tapi orang tak tahulah, tak ada social media masa tu. Betul. Okey, faham. Bila ni awal? Zaman-zaman dulu lah 2005, 2006 Best kan? Tapi best lah tu. Tapi tu kita bergantung kepada Awak penyanyi ke? Tak ada. Dia penyanyi? Saya pengacara je. Karaoke lah. Tapi saya start tapi jadi daripada duta rancangan. untuk pusat karaoke. Ya. Okey, pusat karaoke tu yang berlesen lah. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang ada lagi lah. Sekarang ada lagi lah. Very famous. Oh, okey. Itu cerita mereka lah kan. Mereka start daripada industri awal sebelum kita. Tapi macam Ain ni, ramai yang ingat atau ramai yang kata Ain ni start daripada jadi influencer dulu. Baru jadi artis. Maksudnya daripada media sosial dia, Instagram ke, dia punya YouTube atau sebagainya. Tapi Ain, kena terangkan kat kita sekarang ni. Macam awal. Okey. Apa dia? Terus aku serang dia. Apa pula kau serang Awak aku pun pula? nak influencer lu Yelah, influencer lah. Ain bukan yang jenis macam ambil gambar yang macam dak-dak macam gitu kan? Kan? Yelah tu. Itu Ain dulu. Handphone pergi situ. Macam ni. Okey. Sebenarnya Ain bukan influencer pun. Sebab Ain ada shoot juga dalam TV. Ain start dengan hosting saja. Sebelum tu Ain start modelling and then Ain buat hosting. Tapi lepas ada satu show Ain hosting dekat YouTube ni, baru lepas tu macam orang kenal Ain dekat media sosial. Tapi ada juga kelebihan media sosial ni. Selain daripada memperkenalkan diri kita, kita juga boleh menjana pendapatan. Betul. Ini antara YouTube Ain Idrus, lepas tu ada juga Awal Shah dan Lara, dan juga Alif Sata. Alif lah. Alif buat duit banyak kat YouTube ni. Asyik. Semua juta. Tapi kan kalau kita ikut kajian kan, Ain nombor 2 dalam carta pendapatan YouTube tertinggi. Nombor 3. Alif Sata nombor 5. Wow. Mana fakta dia dapat ni? Lagu dia bersama dengan Rahan 23 million. Ain Idrus pula, dia punya house tour 1 juta. Aku pun tengok tau house tour tu. Awal Asyari kita tak payah cakap lah. Digabungkan Instagram dia bersama dengan Syah Yahya, Lara Alana. Lebih daripada 20 juta guys. Awak beli rumah macam beli kopok lekor. Jadi sekarang saya nak menyeru kepada follower saya supaya derma RM1 saja. Kaya tu. Dah fikir dah dekat sini. Dah nampak dah tu. Okey, bila korang dah buat YouTube tu, adakah korang kena fikir konten ataupun macam letak je lah apa yang kita nak letak sekarang ni dalam YouTube? Macam Alif, pada masa dulu bila Alif buat YouTube kan, tak ada macam purpose apa pun. Cuma nak dokumen apa yang Alif tak dapat buat dekat TV. Betul. Sebab kadang-kadang apa yang ada dekat platform TV ni, dia ada dia punya rules and regulation dia. Cuma YouTube ni Alif more free untuk buat apa dia nak. It's up to you. Tapi Alif gunakan dia more to educate orang. Kita buat satu benda ni bukanlah kita nak jadi inspirasi. Kita bukan aku nak inspire. Tak ada. Cuma kita nak dokumen tu diri kita. But if anyone kat luar sana tengok tu dan rasa terinspirasi, then it's good for you. Okey, kita akan tanya legenda-legenda kita kejap lagi kan. Antaranya Datuk Awi sendiri. Apa pendapat dia tentang media sosial ni? Dia okey ke tak okey? Kita follower dia. Follower Alif Sata antara followernya. Jom saksikan. Media sosial and popularity. Zaman sekarang ini, anda boleh mempopularkan diri anda di mana-mana anda berada dan tak kira berapa umur anda dan sebagainya. Kerana dia mudah dalam IG, FB, Twitter dan sebagainya. Dia datang dan pergi. Kerana viral, yang mana-mana yang orang suka dia akan pergi. Tetapi zaman dulu, zaman yang melalui jalan-jalan yang susah, jalan yang sukar untuk menjadi popular. Tetapi zaman dulu tidak. Zaman dulu kalau dia popular, dia akan popular terus sampailah ke hari ini. Itu berizanya zaman. Bagi pendapat peribadi Syihah sendiri, dia sebenarnya dalam bidang seni ni dia ikut peredaran zaman. Macam zaman dulu Syihah sendiri pun, saya selalu kumpul majalah, kita beli paper sebab daripada situlah kita nak tahu apa perkembangan terkini artis yang kita minat tu kan. Tapi bila zaman semakin maju ni, kita dah in digital, banyak daripada digital, maknanya tak perlu lagi kita susah payah nak pergi ke kedai buku, beli majalah dan sebagainya, tapi just kita boleh langgan melalui digital saja. Itu zaman sekarang. Jadi dia sebenarnya dia punya perjalanan dia itu, formula dia itu sama je sebenarnya, cuma zaman tu berbeza. Kita gunakan media sosial ni dengan bijak lah sebenarnya. Tak perlulah kita nak tunjuk-tunjukkan
benda yang tak elok dengan perangai-perangai yang tak sopan kan. Mengikut daripada budaya masing-masing lah. Kalau dia tu dia kata dia orang Islam, semestinya ada tertib-tertibnya yang tertentu. Janganlah keluarkan perkataan yang tidak sopan. Sebagai seorang artis, Syihah tak nafikan kontroversi sangat membantu seorang artis untuk orang sebut-sebut dan automatically orang akan kenal. Daripada orang tak kenal jadi kenal kan. Tapi dia punya kelebihan adalah dapat membantu artis tu kalau benda tu positif. Tapi yang selebihnya dia bagi impact juga kepada selebriti yang lain tau. Kalau benda tu serius pun orang cakap macam dia ni main-main dah. Sekarang ni susah ni kita nak benda yang betul pun orang anggap dah sebagai kontroversi dah sekarang. Kalau tak ada sesuatu benda barang yang berharga untuk kita ceritakan, tak payah cerita. Buka ni kan tengah mandikan anak, buka ni tengah masak untuk suami, buka ni kan tengah make up. Untuk apa ni? Semaklah, semak. Dunia ni jadi semak kerana benda-benda macam ini. Itu dia. Kata Dato' Awi. Semaklah budak-budak yang tak pergi press visit. Semak pergi press visit ni. Alah, kita tak masuk lagi dalam industri waktu kita tu. orang macam Dato' Awi pergi press visit. Kita orang kenal wartawan-wartawan semua. Kita pun kenal kan? Kan kita kenal lah. Tapi tak adalah press visit, nanti kita pergilah. Okey, dia cakap. Tapi kan Dato' Awi cakap tadi kan, tak payahlah anak nangis nak rekod. Lepas tu Kau mengata aku, anak aku nangis aku rekod. Aku kan cakap lah. Sebenarnya apa masalah dia? Itu pendapat beliau. Pada dia kata macam, memanglah zaman sekarang ni artis-artis memang perlukan media sosial kan. Selain daripada menjana pendapatan, kita punya peminat-peminat tahu update tentang diri kita, apa yang kita buat. Tapi niat kita sebenarnya macam awal sendiri letak gambar Lara, video Lara ke sekolah hanya untuk untuk mengajak kanak-kanak di luar sana pergi ke sekolah. Jangan ponteng sekolah ni. Aduh. Jangan ponteng sekolah ni. So sebenarnya korang dapat tahu tak demografik orang yang menonton korang punya YouTube ataupun Instagram ni? Korang tahu tak siapa yang ikut korang? Mestilah. Mestilah kena tahu. Kita kena kenal kita ni. Tapi itulah, kita nak gunakan, it's really up to you. Betul. Kan? Siapa saja nak gunakan untuk platform dia, it's your ni. Tapi apa-apa consequences yang berlaku, you tanggung lah. Betul. Sebab tu kena fikir dulu tau. Apa yang nak masuk ke, apa yang korang nak Boleh ke buatkan. tidak? Tanya pula kawan-kawan kita, okey tak aku nak upload gambar ni. Korang sebagai selebriti, apa yang korang rasa bila dapat komen-komen daripada orang yang korang tak kenal sebenarnya, tapi komen benda-benda yang macam, korang kenal 10 tahun. Dia dah. Silakan Ain Idrus. Ain? Okey, secara jujurnya kalau ikut hati tu rasa nak reply Ain tahu kalau Ain reply satu, kalau reply nak trigger ke, nak marah ke, nak balas secara elok ke, diorang rasa diorang dapat attention tu. So Ain tak suka. Ain tak nak I don't want. Ain. Betul tak? Macam awal mengaku, awal panas baran tau. Dia kadang-kadang kalau orang tulis benda-benda yang mengapa kecekok, kenapa? Kau panas baran Aku panas baran. Kau kenapa? Saya akan balas balik tau. Saya akan balas. Macam puas hati kau. Ambil kau. Okeylah, kita redakanlah kepanasan kita ni dengan persembahan daripada ahli wisata. Yeay! Let's go. Siapakah aku di dalam hatimu? Harus ku tahu, karena aku rindu. Dan tanpa kesedari kau mengajak diriku membawa hidup arti baru. Shade. Sesungguhnya aku telah jatuh pada dirimu. Sesungguhnya aku mencintai hanya dirimu. Karena sesungguhnya ku sadari kau lengkapi diriku. Sesungguhnya aku mencintai dirimu. Sesungguhnya
lagi saya. 3, 4. Bam! Yes. Okay, welcome back guys. Masih lagi bersama dengan Alif Sata, Awal Syari dan juga Ain Idrus, artis dan juga media sosial. Ain ni sejak dah berkahwin, video dekat dalam YouTube dia bersama dengan suami je. Ada je challenge dia dengan suami. Ya, kita tak ada kawan lain. Suami je kita ada. Takkan tak suami orang pula kan? Kan kita tak semua orang marah. Tak suami kita pun orang bising. Mestilah suami dia. Yelah, habis kita yang tak ada suami ni. Tak ada sebab macam yang Ain sedar bila Ain buat kajian, orang suka tengok bila Ain dengan husband Ain. Kajian Kajian, bro. Wow. Kita boleh check. Ain, diorang tak suka tengok Ain. Itulah mereka suka tengok aku. Aduh. Menurut kajian Desi Nelson, Kan, dia suka suami awak. Tapi dia nak ke tidak berada dalam YouTube channel tu atau dipaksa? Tak nak weh. Ain dah paksa. dia ibarat ni Nabila Huda punya suami lah. Dia, Selalu jadi mangsa. Kan selalu jadi mangsa. Tapi Alif sebenarnya, kita jarang nampak dia letak isteri ataupun anak-anak dia di dalam konten YouTube-nya. Tak, Alif cuba, I don't know, it's up to, Alif tak pernah terfikir pula rasa macam tu kan. Cuma macam Syad pula, dia very, no, it's okay, this is your thing, you know. Tapi ada juga yang dia ada, tapi tak banyak lah, tak banyak. Kadang Alif tak Maksudnya, peminat-peminat dia suka dia. Tapi kan Ain Idrus ni sebenarnya peminat-peminat dia yang menonton dia punya YouTube adalah di kalangan kanak-kanak. Disebabkan Ding 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 ding. anak buah saya dah cakap ni dengan Ain Idrus. Pagi, petang, siang, malam Ain Idrus saja. Dia dah tengok dah YouTube tu, tapi dia tengok lagi berulang-ulang. Sebab ni saya tahu, sebab suara Ain mengingatkan mereka pada Upin dan Ipin. Cuba buat jap. Panggil Upin, Ipin. Upin. Seram betul. Terkejut. Okey guys, kita nak tengok playback yang disediakan. Apa benda? Jom. Sherry Show. Never skip leg day. Wah. This is exactly how I look like bila Alif tengah main dengan geng-geng ni. Mata dah berpinah dah ni. It's time to go. Nanti bini dekat dalam bilik tu bising pula. Potong gaji kau nanti. Dah habis baru 2 hari kat sini. Dah habis. Sabarlah, baby. Macam mana kita nak makan esok? I dengan Nara makan Maggi je. What are you looking for? I'm looking for my Elsa and you didn't buy what? I want and kiss me. me. Oh, what sound is that? Go to the cashier, right? Dah dapat apa dia nak, kacau. Ni budak-budak sekarang. Welcome to my world. This is my house. Beautiful, no? So sambil kita orang layan sauna, kita boleh tengok TV lah. That's the best thing yang Cozy for Us design untuk kita orang. Benda ni boleh pusing. Sebab kalau tidak, kita kan nak letak 2 TV kan? This is my wardrobe. Let's go. Sherry Show. Oh, itu dia. Masing-masing sedang membincangkan YouTube konten masing-masing. YouTube konten seterusnya. YouTube konten seterusnya. Awal ni kan, apa je yang dia letak tentang Lara ataupun tentang Syah, mesti akan jadi ikutan lah. Terutama sekali kepada keluarga-keluarga ataupun ibu-ibu. Mana awal hantar Lara pergi dentist, kat situ ibu bapa nak hantar pergi. Kita ada masalah, semua orang nak duduk satu kelas dengan Lara. Tu susah juga tu. Ada juga sama macam tu. Macam masuk tapi nak satu kelas yang tu. Kelas lain tak nak. Oh, itu ada? Ada juga. Wow. Sampai kita kata macam mana nak buat lah. Macam itulah. Lara si famous kat sekolah. Sebab dia punya penangan, bila orang ikut dia orang daripada mula lahir, dia orang rasa bonding tu dengan dia. So dia orang rasa macam, nak sama-samakan lah. Dia orang macam bayangkan dunia maya tu macam anak dia kawan dengan Lara. Macam itulah. Comel lah. Dan kita rasa benda tu dia jadi macam satu tanggungjawab untuk kita
educate semua follower kita, jom kita ramai-ramai buat benda ni. Macam tu. Tapi macam cikgu-cikgu kat sekolah macam mana? Dia pening jugalah. Pening jugalah. Mereka bertiga ni satu family memang dah popular. Bila dah popular adalah benda yang diorang kena tanggung. Maksudnya setiap kali keluar tak dapat privacy. Betul kan? Macam Lara sendiri, dia dah belajar ke tentang tu? Dia dah adapt dah? Bagi saya, dia melalui satu proses. Itu pilihan kita lah. Bila kita letak anak kita dekat social media, kita secara tak langsung buka dia kepada orang ramai. Kita open public kan. So pendapat-pendapat orang ramai ni kita kena hadamkan lah. Terimalah. So daripada dia kecil orang kata, something wrong with her. You know, dia autism. Tapi alhamdulillah kita dapat mold dia untuk menjadi seorang yang down to earth, orang yang respect orang lain. So benda-benda macam tu yang kita cuba nak instill dalam kids. So apa benda yang orang cakap tu kadang-kadang dia membuatkan kita sebagai parents ni macam betul ke? Kan mungkinlah kita kena bawa anak kita pergi doktor dan sebagainya, which is kita buat, tapi doktor kata you all ni siapa yang cakap? Ada macam tu. Kalau tak ada benda yang baik nak dicakap, lebih baik diam. Alif ni dia punya pengikut semuanya abang-abang. Waktu tu dan ada tak Alif jumpa dengan dengan orang-orang yang ikut YouTube Alif, dia orang kata, Alif Sata, sebab saya tengok awak punya video, saya terus nak jadi sihat, nak bersenam. Ya man, alhamdulillah. Bila tengok pun dia orang datang macam tu, dia kata, Alif, sebabkan awak lari 5 km, betul lari 10 km, betul lari full marathon. Itu yang Alif cakap tadi tu. Kadang kita buat tu, kita tak tahu as public figures ke, or whoever yang dia rasa dia as an influencer ke, apa yang sebenarnya you influence, kan? So bila macam Alif sendiri, bila ada orang datang kat kita, sometimes bila tengok YouTube kita, Alif, I dah mula lari sebab I tengok you train itu, keep posting pasal benda ni, please. Kita pun tengok best and it makes you want to do more, kan? Tapi sekarang ni ada lagi benda yang baru, tak settle lagi. Apa dia? Dah ada Facebook, lepas tu ada Instagram. Sekarang ni TikTok. Siapa dia? Jom kita ber-TikTok dengan beliau. Saya bukan pandai ke buat tu? Ada payung berhenti. Farina, dia ber-TikTok. Kita pun TikTok sekali lah. 5, 6, 7, 8. Ta ta ta. Faham sebab diorang ni tak ber-TikTok. Tapi yang penting aku tahu step tu. Maksudnya apa? Macam mana kau boleh tahu? Maksudnya aku cuba-cuba nak buat tapi tak jadi. Tapi lagu tu bukan lagu TikTok pun, tu lagu Drake. Savage Love. Tapi lagu tu memang popular dekat TikTok. Bila kita buka je macam-macam versi ada. Betul. Ain kita tahu ada TikTok, Alif Sata ada TikTok. Mengaku je lah, Lek. Ada. Saya tak ada. Tak ada? Tak ada. Tapi aku buka ada tu lah. Betul macam 5 video macam
Okeylah kot. Lara pernah guna akaun I? Lah ada akaun sebenarnya. Ada. Ada. Kata tak ada. I buka akaun tu sebab nak lock nama tu. In case that in the future kita nak guna. So Lara ni tahu TikTok tiba-tiba satu hari tu I tengok apa banyak notification dia dapat. Dia dah ambil banyak semua video dah dia dah post kat TikTok tu. Ya ke? Lepas tu dah ada dekat berapa ratus 400 lebih follower dah. Ya Allah. Aku dah menggelabar ni tengok apa gambar kat bilik ada, gambar kat rumah ada. Lepas tu kena delete lah. I nak delete gambar tu, dah delete tak boleh. Lepas tu TikTok ni dia ada syarat dia. Satu hari boleh delete 25 follower je. Yes. Ain kan, dia dah ada YouTube, lepas tu ada TikTok, Instagram. Tapi kalau YouTube kita tahu boleh jana pendapatan. Instagram pun boleh juga bila kita posting untuk brand dan sebagainya. TikTok boleh lah. ni ada ke? Yes, the reason why sebenarnya Ain buat TikTok, Ain still aktif. Sebab certain job Ain yang Ain dapat memerlukan syarat yang macam kena ada TikTok. Sebab sekarang promote guna video semua. So disebabkan itu Ain terpaksa aktif TikTok. Macam itu penjelasan dia. Okey. Sherry rasa Sherry nak tanya diorang soalan ni, tapi kejap lagi diorang boleh jawab. Macam mana pula dengan influencer atau YouTuber yang sekarang ni dah masuk ke dalam industri seni tanah air. Okey, fikirkan jawapan. Kita berhenti rehat kembali selepas ini dalam The Sherry Show Asmara Lokal. Tadi sebelum rehat, ada soalan untuk mereka ini. Kita nak tanyalah jawapan dia. Diorang dah fikir dah. Masak-masak nak jawab apa? Awal Syari. Saya rasa industri ni bukan milik kita kan. Siapa-siapa yang nak masuk dalam industri, you are welcome. Macam saya dulu fikir macam mana saya nak berada dalam industri. I was there. Daripada membaca berita. Daripada pergi audition dan sebagainya. So bila ada orang-orang baru masuk ni macam you're welcome. Tapi bila masuk dalam industri ni, kita kena ada satu tanggungjawab yang besar. Untuk educate orang, untuk jadi role model, untuk orang look up to us and untuk orang rasa macam orang-orang dalam industri ni semua orang-orang yang talented, orang-orang yang bertanggungjawab and something that we can follow. Sama macam dalam movie apa Spider-Man dia kata with great power comes great responsibility. Itulah dia, nampak tak? Sebab tu kita panggil diorang dekat sini. Tapi sebelum tu guys, ini pun konten juga. Korang ingat korang je buat konten. Aku pun ada konten. Apa dia? Jom kita tengok. Sherry, bam. Alah. Tak nak jalan dah. Tak mau. Aku nak larat dah lah. Tak nak. Lepaskan aku. Tinggalkan aku. Biar aku kat sini. Adik cantik. Buat apa kat sini? Cantik ke? Cantik lah. Tak adalah. Tadi jalan-jalan lepas tu penat duduk dekat sini. Tak larat lah bang. Alah, siannya. Boleh tumpang ke bang ni? Boleh, tak ada masalah. Saya memang teringin nak naik ATV bang, nak bawa sendiri. Boleh bawa sendiri, tapi awak kena ikut saya. Kita pergi kat base saya. Kita training dulu kat sana, awak boleh bawa sendiri. Tak ada masalah. Cabaran diterima bang. Boleh. Campak dulu kayu tu kat sana. Yang ni, campak. Campak je, tak guna dah tu. 1, 2, 3. Ya, okey, jom. Okey. Naik. Naik dulu. Alright. Ready? Ready. Okey, let's go. Okey Sherry, yang inilah kita punya base. Okey, so sekarang kita akan start dekat sini. Saya akan tunjuk Sherry macam mana cara nak bawa ATV ni dengan selamat. Okey, pernah bawa tak? Tak pernah bawa kan? Tak pernah bawa. Nak try bawa kan? Okey, so naik dulu. So sekarang ni saya akan bantu Sherry untuk pusing kat sini untuk kita buat training dulu. Okey. Alright. Saya sudah bersedia. Alright, good, jom. Here we go. Yahoo!
Sherry dah praktis. Sekarang ni tibalah masanya untuk Sherry cuba sendiri thrill yang mencabar ni. Let's do it guys! Air terjun Batu Asah. Wah, selama setengah jam dalam 45 minit Sherry bawa ATV naik ke atas ni memang worth it lah Abang Black. Betul. Tapi sekarang ni kan kalau penonton-penonton The Sherry Show nak datang sini, berapa ringgit dong kena bayar? Okey, untuk sampai kat sini kalau package yang ini lebih kurang RM100 saja. So, kalau jauh lagi berapa harga dia? Paling jauh kita ada harga RM300. Tapi biasanya yang itu untuk expert. Kalau tak expert macam Sherry, dekat sini cukup. Sekali lagi Sherry nak ucapkan terima kasih Abang Black. Sama-sama. Gunakan impian Sherry untuk bawa ATV ni yang taruh di sini Sherry lah. The Sherry Show. Be yourself. Bang. Pernah main TV? Come on. Berani ya? Sherry Dah paling berani. motor kat you? Dah motor lah. Hai adik cantik. Nak pergi mana adik cantik? Adik cantik berani ya jumpa abang ikut naik motor. Tengah hutan pula tu. Aduh, kita tu selalu lepak jalan Raja Laut ke? Itu konten saya tau. Buat benda-benda yang lasak. Nampak je macam girl-girl tapi sebenarnya lasak. Power lah. Tapi sebenarnya itu pun memberi inspirasi kepada wanita-wanita supaya macam, oh okey, I nak buat benda yang macam Sherry buat. Kalau Sherry boleh buat, mesti aku pun boleh buat. Betul. Tapi kalaulah ada orang buat konten yang macam bila kita tengok pun Allahu Akbar. Macam mana ni generasi baru akan datang? Adakah mereka akan jadi seperti ini? Adakah mereka akan berfikiran seperti ini? Whatever happens on the internet stays on the internet. Tapi benda macam tu tak boleh tutup ke kalau ada anak nanti nak tengok? Man. Boleh lah. Tapi berapa orang yang nak hide benda tu? Betul, memang dia terbuka untuk orang dan siapa-siapa je nak buat apa-apa konten. Tapi one day, trust me man, it's coming back at you. Dan dia macam lagu ni lah. It's all coming back to me now. Dia macam ni ya, kalau kata kita nak cari duit lah contohnya. Kita nak cari duit ataupun kita nak lakukan sesuatu barang kita buat benda dengan secara tak berhemah dan sebagainya. Kita kena ingat yang kita ada generasi-generasi muda yang akan membesar pada satu hari nanti orang kata, ni mak engkau ke? Kita tak tahu siapa yang tengah tengok. Kita tak tahu siapa yang tengah tengok kita ni. Ada tak benda yang korang rasa macam, ya Allah itu aku menyesalnya aku post tu? Tepat tak? Tak ada. Paling berhati-hatilah bila bab tu. Berhati-hati. Sebab itulah kita macam jawab soalan je kenapa tak nampak muka wife ke apa. Mungkin benda-benda macam itulah kot. Apa yelah zaman-zaman sekarang kan semua orang kalau nak marah pun tulis update status dekat social media, tak puas hati dan sebagainya kan. Kadang-kadang bila kita terlalu emosi kita kena ingat kita nak tuju pada orang lain tapi orang lain yang baca tu terasa. Orang lain maksudnya bukan orang yang dituju orang yang nak tuju tu. So bila kita nak tulis sesuatu benda tu pun kita kena fikir juga boleh ke tidak. Janganlah semua benda nak luah dekat Instagram ke, dekat Twitter atau sebagainya. Ada kebaikan dan juga ada keburukan. Korang pada pandai sendirilah, kena fikir, okey? Itu dia hari ni topik menarik. Thank you guys. Thank you so much, Sherry. Memang panas kan? Kita menuntut ilmu sebenarnya. Dan yang paling best, ironinya semua pengacara kat sini. Macam kita cakap tadi, dunia entertainment ni luas. Rezeki Allah tu luas. Ada benda kita nak suruh buat macam biasalah dalam The Sherry Show ni. Saya nak ajak tetamu-tetamu untuk buat trademark saya. Boleh. The Sherry Show. Be yourself, Okay, thank you so much. Thank you Ali. Thank you Awang. Thank you Sherry. Thank you guys. Kita akan akhiri malam kita dengan persembahan daripada Ali Wisata. Yelah dia je yang nyanyi kan. Sepatutnya duta karaoke lah nyanyi kan. Go. Hit it. Setiap kali ku tenggelam dalam perasaan hatiku, hanya wajahmu dalam pikiranku.
Adakah kau pun begitu? Dan tiap kali ku merindu rasa yang menikam di kalbu, ku terhempas bila teringat kamu. Oh, kembalikanlah padaku waktu yang lalu. Kini ku tak lagi mampu mencinta seperti dulu. I want you to hate me, yeah. Don't want you to care. Karena ku tak layak memiliki dirimu yang setia menanti. I want you to hate me, yeah. Don't want you to care. Karena ku tak sanggup melihatmu tersakiti karena diri aku. Siapa yang bisa buatku berubah? Siapa yang bisa buatku merasa bahagia saat diriku terjaga? It's you, I know it's you. Aku tahu pernah ku berjanji takkan ada yang mengganti, yeah. Itu kan hati berubah kan pasti. Oh, kembalikanlah padaku waktu yang lalu. Kini ku tak lagi mampu mencinta seperti dulu. I want you to hate me, yeah. I want you to care. Karena ku tak layak memiliki dirimu yang setia menanti. I want you to hate me, yeah. Don't want you to care. Karena ku tak sanggup melihatmu tersakiti